Selamat datang saudara-saudari. Minggu ini kita mau belajar tentang kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan kerana selepas dia mati di salib, 3 hari kemudian dia dibangkitkan oleh Allah. Mari kita mencarinya dalam Matius babak 12. Matius babak 12 ayat 40 dia berkata, kita mesti sentiasa mencari dalam Alkitab supaya kita tahu apa yang dikatakan, apa yang didengar adalah betul-betul. Kita mesti selidik ayat Tuhan sendiri. Ya. Okey, Matius babak 12 ayat 40 berkata, sebagaimana Yunus tinggal 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam perut bumi. Ya. Dalam kita juga mau mendengar dengan teliti Matius 28. Ia mengenai kebangkitan Yesus. Ya. Pelajaran ini agak panjang sikit, kita bersabar dan mendengarnya. Setelah hari Sabat berlalu dan fajar mula menyingsing pada hari Ahad, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kuat. Malaikat Tuhan turun dari syurga, mengulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Rupa malaikat itu terang seperti kilat dan pakaiannya penuh putih seperti salji. Askar-askar pengawal di situ begitu ketakutan sehingga mereka gementar lalu rebah seperti orang mati. Malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah takut. Aku tahu bahawa kamu mencari Yesus yang telah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit, seperti yang dikatakannya dahulu. Marilah kita lihat tempat jenazah Yesus diletakkan. Sekarang, cepatlah pergi dan beritahu pengikut-pengikutnya. Dia sudah dibangkitkan daripada kematian dan sekarang dia pergi ke Galilea terlebih dahulu daripada kamu. Di sana, kamu akan melihat dia. Ingatlah akan apa yang aku katakan kepada kamu. Dengan cepat mereka meninggalkan kubur itu. Mereka takut tetapi juga bersukacita. Lalu mereka lari memberi tahu pengikut Yesus. Tiba-tiba Yesus datang menemui wanita-wanita itu dan berkata, sejahteralah kamu. Mereka menghampiri dia, memegang kakinya dan menyembah dia. Janganlah takut, kata Yesus kepada mereka. Pergilah beritahu saudara-saudara aku supaya pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Ya, laporan askar pengawal ayat 11. Sementara wanita-wanita itu meneruskan perjalanan, beberapa orang askar yang mengawal kubur itu kembali ke kota dan memberitahu ketua-ketua imam segala yang telah berlaku. Ketua-ketua imam berunding dengan para pemimpin masyarakat Yahudi dan mengambil keputusan untuk memberikan wang yang banyak kepada askar-askar pengawal itu. Mereka berkata kepada askar-askar itu, kamu harus mengatakan bahawa pengikut-pengikut Yesus
datang pada malam hari dan mencuri jenazah Yesus ketika kamu tidur. Jika governor mendengar hal ini, kamu akan meyakinkan dia bahawa kamu tidak bersalah. Kamu tidak usah khawatir. Askar-askar pengawal mengambil duit itu dan berbuat seperti yang disuruh oleh imam-imam agung itu. Sehingga hari ini, cerita itu masih tersebar di kalangan orang Yahudi. Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Ayat 16. 11 orang pengikut Yesus pergi ke bukit di Galilea seperti yang diperintah oleh Yesus kepada mereka. Apabila mereka melihat Yesus, mereka menyembah dia, meskipun ada di kalangan mereka yang ragu-ragu. Yesus menghampiri mereka lalu berkata, "Aku telah diberikan segala kuasa di syurga dan segala kuasa di bumi. Pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikut aku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, nama Anak dan nama Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman." Ini adalah mengenai kebangkitan Yesus dalam Matius babak 28. Kita juga mahu menengok dalam Efesus babak 2. Efesus babak 2 ayat 1 sampai 6. Ini mengukuhkan iman kita daripada kematian kepada kehidupan. Dahulu kamu mati secara rohani. Ini bercakap tentang manusia. Kerana kamu tidak taat kepada perintah Allah dan kamu berdosa. Pada masa itu, hidup kamu mengikut cara hidup yang jahat daripada orang di dunia ini. Kamu mentaati penguasa roh-roh jahat di angkasa, iaitu roh yang sekarang menguasai orang yang tidak taat kepada Allah. Sebenarnya, dahulu kita semua seperti mereka. Kita hidup mengikut tabiat manusia dan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki tubuh dan fikiran kita. Kita selalu suka melakukan benda-benda yang kita mahu. Seperti orang lain, kita pun kena kemukaan Allah. Tetapi Allah sangat berbelas kasihan dan Dia sangat mengasihi kita. Sehingga sementara kita mati secara rohani kerana pelanggaran kita, Dia menghidupkan kita semula bersama-sama Kristus. Kamu sudah diselamatkan oleh rahmat Allah. Kerana kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita semula bersama-sama Dia supaya kita memerintah dengan Kristus di syurga. Bila kita mati, kita pergi ke syurga, kita juga ada pekerjaan. Kerana dia berkata dalam Efesus babak 2 ayat 6, dia supaya kita memerintah dengan Kristus di syurga. Pemerintahan adalah juga satu kerja. Dan kita juga mahu pergi mendengar Kolosi babak 3 ayat 1 dan sampai 3. Kamu yang percaya kepada Tuhan,
kamu yang percaya kepada penyelamatan Yesus. Kamu sudah dihidupkan semula bersama-sama Kristus. Oleh itu, kamu harus mengingini perkara-perkara yang di syurga, di tempat Kristus duduk di atas takhta di sebelah kanan Allah. Hendaklah kamu memusatkan fikiran kepada perkara-perkara yang di syurga, bukan kepada perkara-perkara yang di bumi. Hal itu demikian kerana kamu sudah mati dan hidup kamu tersembunyi dalam Kristus di dalam Allah. Ya, kita berkata Tuhan Allah kita adalah roh, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan kita? Ya, dengan roh kita. Ya, bila kita percaya penyelamatan dari Yesus. Yesus berkata dia akan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita, dan tubuh kita menjadi tempat penginapan untuk Roh Kudus. Ya, itulah kita selalu mesti bercakap dalam bahasa roh supaya kita faham dan kita tahu apa Tuhan nak dalam hidup kita semasa kita di bumi ini. Ya, dia berkata kita mesti harus mengingini perkara-perkara yang di syurga, bukan perkara-perkara di bumi ini. Ya, ya, betul kita tinggal di bumi ini, kita buat benda-benda di bumi ini, tetapi fikiran kita mesti ada fikiran yang datang dari syurga. Ya, yang Roh Kudus akan memberitahu kita. Okey? Kebangkitan Yesus ini sungguh baik kerana kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Kerana kita juga disalibkan bersama-sama Yesus dan kita mati dalam tubuh badan kita, dan kita bangkit dan rohani kita bercahaya kerana kita percaya kepada apa yang Yesus lakukan untuk kita. Sekian, terima kasih. Shalom.